أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada lebih itu sebenarnya perlu digunakan untuk apa? Untuk perjuangan. Ini penting. Pasal apa? Pasal sebenarnya baru saya ni Ustaz ada ketika berforum ketika wacana Al-Quran, ramai orang yang dia cari harta adalah untuk anaknya, untuk keluarga dia. Tak salah. Tetapi kalau dia tidak gunakan untuk perjuangan, ini keutamaan kan. Kalau dia tidak gunakan untuk perjuangan ketika hidup, maka akhirnya harta yang ada itu dia akan tinggalkan juga. Dan harta itu kalau sampai pada anaknya, tak semestinya anaknya akan gunakan untuk perjuangan, Kalau sampai pada isterinya, tak semestinya sampai perjuangan. Dan lebih sedih lagi, dua kemungkinan. Yang pertama, pasal harta, anak beranak bergaduh. Ini yang banyak berlaku, yang dikongsikan oleh Amanah Raya, iaitu ada sekitar 7 hingga 80 bilion harta beku. Mengapa jadi beku? Pasal dia tak buat wasiat, dia tidak buat apa, kemudian anak pun bergaduh apa sebagainya, benda tu pergi kepada Amanah Raya, bila nama masih lagi nama si mati, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa kecuali kena ada perbincangan di peringkat fatwa macam mana nak mencairkan balik. Tapi nak ceritanya apa tuan-tuan, perjuangan ataupun harta yang ada, kalau kita ada lebih sahaja, hari ini kena fikir kalau untuk anak dah cukup, untuk isteri dah cukup, untuk keluarga dah cukup, macam mana saya nak memberi, nak menyumbang kepada perjuangan projek-projek menaikkan nama Islam dan nama ataupun menyebarkan Quran. Kena fikir perkara tersebut. Kalau semalam dah derma, itu semalam. Hari ini kena tanya balik semula. Pasal apa? Pasal kalau tidak, kita rasa macam alah tak apalah kan. Ini akan menyebabkan hati kita jadi lemah dan akhirnya kalau katakan ekstrim pada zaman Nabi ini, yasta'dhinunaka wa hum aghniya. Mereka itu memohon untuk tidak pergi berperang. Dan mereka suka duduk, dan Allah kata kerana mereka suka duduk sahaja, goyang kaki, wa taba'allahu ala qulubihim. Hati mereka dicop ataupun ditutup. Fahum la ya'lamun, tapi mereka tidak faham sebenarnya apa kesan bila mereka duduk goyang kaki tersebut, kecuali dia akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Sama-sama kita melihat kepada apakah sinopsis bagi halaman 201 pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-87 hingga 89, kita akan menyambung bagaimana sifat orang munafik yang Allah bongkar demi bongkar, dari halaman demi ke halaman yang lain. Semangat orang munafik yang lemah dan semangat orang mukmin yang kuat untuk berjuang, untuk berjihad bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua kumpulan yang Allah kontrakan agar kita memilih mana satu yang kita ingin jadikan sebagai amalan kita, tabiat kita pada setiap hari. Diikuti dengan ayat yang ke-90, munafik orang Arab Badui, kemunafikan orang Arab Badui dan permintaan mereka untuk tidak ikut berjihad. Mereka ini orang kampung, macam mana apa perkataan mereka dan bagaimana respon
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat yang ke-91 hingga 93 keuzuran yang dibolehkan untuk tidak berjihad dan orang kaya yang tidak berjuang. Jadi ini adalah halaman 201 yang kita ingin lihat bersama. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله.
Surahul Azim. Harapnya kita melaksanakan mengambil pelajaran daripada halaman ini sebagai resolusi yang pertama, iaitu resolusi daripada halaman 201 ini mendalami ilmu agar faham hal agama dan sanggup berjuang. Makin belajar agama, makin berjuang, itu namanya faqih. Tetapi kalau tidak, itu maksudnya la yafqahun. Yang pertama. Yang kedua, gunakan harta dan anak pinak untuk mendapatkan kebaikan dan kejayaan di dunia sampai ke akhirat dengan memperjuangkannya, menyumbang kepada perjuangan Islam. Bukan sekadar harta dikumpul-kumpul, anak dijaga-jaga, tetapi mereka tidak dilaburkan untuk menaikkan nama Islam dan juga mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, bersemangat untuk terlibat dalam jihad perjuangan dan sedih jika tidak ada projek hari ini yang saya bantu untuk menaikkan kalimatullahi hiyal ulia. Allah, la ilaha illallah. Perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan taba'a, ya, mencetak, ya, menutup, meletakkan tampal pada hati, ya. 11 kali disebut di dalam Al-Quran, dan bila Allah menggunakan perkataan ini menunjukkan pada ayat yang ke-87, wa tubi'a ala qulubihim, mengapa Allah menutup hati mereka? Disebabkan oleh mereka memilih untuk redha duduk goyang kaki. Ya, mereka tidak mahu berusaha atas iman. Iman ini perlu diusahakan, perlu diperjuangkan. Maka Allah tutup hati. Tetapi kalau kita, tuan-tuan sekalian, terus mendalami Quran, berjuang di tempat kerja, ya, kita tidak redha duduk goyang kaki, Allah tidak akan sia-siakan permintaan untuk hidayah. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita sedang belajar berkenaan dengan hukum mim mati pula. Sebelum ni kita dah selesai nun mati dan tanwin. Okey. Kemudian sekarang kita nak belajar hukum mim mati pula. Jangan kata, Ustaz, mim mati tak ada tanwin ke? Tak, itu lain. Nun mati dan tanwin sekali. Adapun mim mati saja. Okey. Mim mati ni sebagaimana kita maklum, mim mati adalah mim yang tidak ada baris. Mim yang mati ni mim yang tidak berbaris. Maka kita lihat slide kita, bila dalam Quran ada mim mati ataupun disebut mim sakinah bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka dia akan berlaku 3 hukum. Apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, huruf Al-Quran lah. Iaitu yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham saghir ataupun idgham mislain, ataupun kita biasa sebut idgham mutamathilain, kan? Dan yang ketiga izhar syafawi. Ada 3. Dia akan pecah kepada 3 hukum apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Maka insya-Allah hari ini kita lihat dahulu hukum yang pertama, iaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi berlaku macam mana? Apabila ada sahaja mim mati ataupun mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Satu je huruf dia, huruf ba. Maka wajib diikhfakan dan dinamakan ikhfa syafawi kerana huruf mim dan ba itu makhrajnya berada di bibir, kan? Mim dan ba itu kan makhrajnya dekat sama-sama. Makhrajnya adalah makhraj yang sama, itu makhraj bibir. Ba ma, ba mim. 2 huruf pada satu makhraj yang sama. Kita lihat contoh senang. Contoh pertama, tarmihim bihijarah. Kita baca surah Al-Fil, selalu kita baca. Okey, mim mati, tarmihim, mim mati bertemu dengan ba, maka kita baca secara ikhfa syafawi, iaitu kita kena panjangkan kadar dengung dia satu. Dan yang kedua, pastikan mulut kita itu sentuh bibir kita secara sentuhan yang biasa. Jangan sentuhan yang terlalu kuat sampai kemam, ataupun buka mulut yang terlalu besar, tak rapat bibir. Okey, so bacaannya cuba sama-sama. Tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Contoh yang kedua, wa tuzakkihim biha, wa tuzakkihim
وتزكيهم بها وتزكيهم بها هم ترميهم ترميهم بحجارة. Itulah hukum ikhfa' syafawi, dinamakan ikhfa' syafawi. Macam mana dia berlaku ikhfa' syafawi? Apabila mim mati bertemu dengan satu huruf saja hurufnya, huruf ba. Maka kita baca dengan secara dengungkan huruf tersebut dan pastikan bibir kita sentuh, bersentuhan. Jangan terlalu rapat sehingga macam bunyi kemam kan. Tarmihim, jangan begitu. Biasa saja. Tarmihim bihijarah. Begitu. Wallahu a'lam. Dan ini mim bertemu dengan ba. Dia macam iklab Ustaz ya. Macam iklab. bacaan Tapi apa dia, beza? Sama ke? Ya, dari sudut hurufnya berbeza, tapi praktikalnya sama. Praktikal sama. Sebab tu kalau ba dia tukaran daripada nun mati jadi mim. Mim kecil itu. Mim yang ditukarkan. Adapun mim memang mim sendiri yang mati, maka bertemu dengan ba. Ikhlas juga bertemu dengan ba. Jadi cara bacaannya samalah tu. Bacaan dia sama. Hampir sama ya. Okey. ربنا آتنا في الدنيا